saya bapa yang teruk, suami yang teruk sebab tumpukan pada dakwah, tumpukan pada kerja sampai anak-anak dan isteri hanya isteri yang banyak buat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran majalah Nona di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Saya lah terima kasih sebab sudi datang menjenguk saya, menjenguk kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ustaz, bila sebut Al-Barakah yang ditubuhkan pada tahun 2005, betul Ustaz? Apa istimewanya Al-Barakah ni berbanding dengan pusat pendidikan Islam yang kat luar tu Ustaz? Al-Barakah dia didaftar 2005, beroperasi 2006. Apa keistimewaannya? Sekolah lain lagi lah istimewa. Sekolah kita ni dah lah baru kan. 16 tahun dah lebih kurang. 16 tahun lama. Kami masih lagi belajar. Mungkin masih lagi berada di alam remaja. Dekat sini kita nampak ada buku-buku Ustaz tak faham sudah. Lagi apa lagi? Besar sangat ke masalah tu? Berapa koleksi dah Ustaz sebenarnya buku-buku koleksi Ustaz? Lebih daripada 26 buah buku. 26 buah buku. Ada lagi coming soon insya-Allah. Yang baru Ustaz lancarkan kan Ustaz? Yang itu tajuk apa Ustaz? Iaitu Tuhan sedang menguji kita. Saya duduk kat depan reception. Kita nak pergi pula ke bilik Ustaz. Secara eksklusif jom kita pergi ke bilik Ustaz. Jom, sila. Masya-Allah, alhamdulillah dapat. Ini sejuknya Ustaz. Bahasa ikon sejuk lah. Sejuk. Ini pejabat saya. Sila duduk. Ustaz, jemput. Siapa yang pilih warna kapet kuning, merah, langsir kuning? Daripada kapet, langsir, meja semua saya. Ustaz sendiri? Saya pun designer juga. Oh, tu dia saya dah nampak dari sini Ustaz. Tuhan sedang menguji kita Ustaz. Ya. Apa cerita sebenarnya Ustaz ni? Saya rasa dalam buku ni ada cerita tentang saya lah, tentang kehidupan saya, tentang dakwah saya, tentang susah payah saya daripada kecil, ujian bertimpa-timpa lah. Jadi sebab itu saya buatkan buku ni, Tuhan sedang menguji kita. Macam Ustaz kata tadi, bila Ustaz diuji, 6 orang daripada tahun itu ke? Setakat ni lah. Setakat ni. Yang datang jumpa minta maaf secara berdepan. Yang telefon, yang SMS, itu pun ada juga, ramai juga. Yang telefon saja, dia orang tak sanggup bersemuka. Padahal saya bukan nak marah dia orang pun, tak ada. Dan Ustaz maafkan mereka? Tak ada simpan dalam hati pun. Bila kita kena sihir, kadang-kadang bukan semua orang percaya. Betul. Sebab itu, tugas saya bila saya kena sihir, saya buat rawatan. Buat rawatan Islam. Kemudian pergi ke rawatan moden. Dapatkan pengesahan doktor, apa nama sakit dan sebagainya. Dan kalau doktor kata tak ada sakit, tak ada apa, kita akan beralih ke arah lain. Saya difahamkan ramai Ustaz datang untuk mengubati Ustaz. Macam mana Ustaz select ke Ustaz macam mana tu Ustaz? Sebab ramai sangat tu. Ada yang datang sebab nak test dia punya power. Okey, kalau dia boleh ubat Ustaz kata mungkin. Ada yang test datang untuk pau. Duit. Untuk pau duit. Pau. Okey. Kalau kuih pau tak apa, pau. Jadi datang RM10,000, RM15,000. Ada. Sempat dah Ustaz? Kita syukur pada Allah, setakat ni yang terlepas seorang saja. Dia pau kita dalam RM7,000. Kita ingat dia betul, rupanya dia penipu. Dia bukan seorang, ramai, dalam 15 orang, satu grup datang. Jadi kita percaya rupa-rupanya dia scammer. Ada yang datang betul-betul nak berubat, ikhlas sangat. Sebab itu kita tak sewenang-wenang kita terima semua orang. Boleh tak Ustaz kongsikan sedikit ataupun tips lah kepada kat luar sana? Saya rasa ada ramai lagi juga yang terkena sihir dan sebagainya, yang menderita dalam keadaan macam tu. So apa Ustaz boleh katakan tips ke nasihat kepada mereka yang kalau kali pertama kena, apa perlu buat dan langkah-langkah seterusnya Ustaz? Bila kita kena sihir, macam mana cara kita nak tahu? Betul. Okey, yang pertama, sebelah petang, selepas asar, sebelum maghrib adalah waktu yang sangat mengantuk bagi kita. Memang mengantuk sampai keluar air mata. Mengantuknya itu petanda nombor satu bahawa kita
terkena sihir. Yang kedua, apabila kita susah tidur waktu malam. Dan apabila tidur, senang pula nak jaga. Yang ketiga. Yang ketiganya ialah mimpi yang tidak baik. Mimpi digigit ular, mimpi bergaduh, mimpi ditikam, mimpi ditindih dengan lembaga hitam dan sebagainya. Yang keempatnya, nampak perkara-perkara yang tak sepatutnya nampak. Okey. Misalnya makhluk halus tak nampak, tapi dia nampak, mana dia tak sihat. Yang keseterusnya, tanda-tanda orang yang disihir ialah kadang-kadang benci melihat seseorang. Kalau dia suami, dia benci tengok isteri dia, dia tak suka balik ke rumah, tak suka layan suami dia, dia rasakan dia jauh, maknanya dia macam kita rasa murung dia, tak nak campur dengan orang. Itu juga tanda-tanda disihir. Ataupun kalau dalam bisnes, kalau kita jumpa dalam bisnes, orang tu malas pergi kerja, malas nak buka kedai dia. Dia rasa malas aja. Dan orang tak nampak kedai dia. Yang ni banyak kali sangat saya jumpa. Bila dia buka perniagaan dia, orang kata kedai dia tutup, kedai dia tak buka dan sebagainya. Ini tanda-tanda bahawa kita disihir. Macam saya dulu kena santau tahun 97. Jari saya ni bahagian bawah ni yang putih ni, sepatutnya putih kan, dia bertukar jadi warna hitam. Ke 10 jari ni hitam. Maknanya itu adalah tanda-tanda kita kena santau. Dapatkan rawatan. Sebab kebanyakan orang yang bila santau dia tak rawat dengan betul, santau itu akan berebak dalam badan dia dan selalu yang dapat kanser tahap 4, tahap 5 yang tak dapat dikesan pada peringkat awal. Ustaz, dalam Allah menguji Ustaz, tapi rezeki alhamdulillah Ustaz ada pusat pendidikan, Ustaz ada produk banyak Ustaz. So apa lagi perancangan perniagaan yang Ustaz nak buat di masa hadapan ke? Ada perancangan lain ke? Nak buat pusat pelancongan ke? Apa ke Ustaz? Perancangan kita akan buka satu lagi cawangan di Sungkai, Kampung Menderang, dekat dengan Sungkai. Ada tanah lebih kurang 9 ekar di sana. Dan kita akan buat satu bentuk eko pertanian. Maknanya kita akan buat sistem pertanian di sana. Orang-orang tua akan tinggal di sana dan mereka akan mengerjakan tanah, buat herba, tanam pokok, tanam sayur-sayuran untuk mengisi masa lapang mereka. Tidak semata-mata untuk belajar saja. Ini yang terbaru dan saya akan buat dengan begitu perancangannya begitu cantiklah dalam taman. Ada tempat jogging, tempat dia orang bersantai dalam taman. Pondok dalam taman, insya-Allah. Di sini, di tempat ini ada wanita-wanita yang teraniaya, wanita-wanita yang macam-macam penyakit. Mereka datang kat sini minta bantuan dan mereka tinggal dan bekerja Ustaz kat sini. Ada itu. So macam mana Ustaz menerima wanita-wanita ini? Ada yang masuk sini secara sukarela. Maknanya mereka isi borang dan kita panggil untuk temuruga. Ada yang dihantar oleh kaum keluarga dengan alasan nak belajar. Kemudian bila kita terima, langsung tak terima khabar berita daripada keluarga dia. Mana dia orang buang gitu je lah. Ada yang datang dengan sukarela dan dia kata dia tak nak keluar, dia tak nak campur dengan family dia. Dia kecil hati lah apa semualah. Dia tinggal di sini sampai dia mati. Sampai meninggal duduk di sini. Ada yang kena makan ubat jiwa, sakit jiwa kan. Dan anak keluarga pun tak nak bela. Pun kita ada di sini. Ada yang sebatang kara, tak ada suami, tak ada anak-anak, tak kahwin pun, sakit pun kita jaga. Dan ada yang sihat walafiat, pencen yang berpencen pun ada di sini. Apa kata Ustaz, jom kita boleh kot beredar pergi melihat. Boleh, sila. Mana Ustaz kita nak bawa kita ni ke mana Ustaz? Jom kita tengok pondok, kita pergi tengok tahfiz pun boleh. First kita tengok tahfiz dululah yang paling hampir dengan bangunan kita. Jom, sila. Andai kata suatu hari Ustaz ditakdirkan Allah panggilan ilahi Ustaz. So Ustaz rasa siapakah yang bakal mewarisi ataupun meneruskan teraju pusat pendidikan ni, ataupun Ustaz memang ada perancangan anak-anak ke yang anak-anak Ustaz ke bakal mewarisi ke, macam mana tu Ustaz? Selalu kebanyakan sekolah, pondok dan sebagainya habis berkubur sebab tidak ada pewaris. Jadi itu yang saya risau sebab tak ada orang pewaris yang nak sambung. Dan saya pun dah berumur,
Jadi saya harap pada jawatankuasa, pada guru-guru yang lain lah yang sambungkan. Sekolah ni pula memerlukan kos sebulan di antara 150,000 sehingga 200,000 sebulan untuk terus. Dan kalau orang yang nak ganti saya tu dia sanggup, orang yang nak ganti saya tu sanggup buat macam saya lah. Gaji, pendapatan, perolehan semua untuk sekolah. Ini contoh asrama. Ini asrama. Dan berapa pelajar sekarang yang ada Ustaz? Ada hampir 30 orang. 30 orang dekat sini. 30. Boleh kita masuk, nak rasa? Penggambaran petang ni tak ada bagi tahu dia orang Maksud saya tak ada set. Memang ini kebersihan dia orang. Ini kebersihan dia, inilah sarungnya. Inilah sarungnya. Yang ni ada satu nampak ni, dia orang ada pelajar yang tak kemas ni. Kan. Dan inilah tidak ada double decker, dan setiap orang ada almari berkunci, dan kipas saja pun satu dom ada dalam lebih daripada 10, ada 12 lebih kurang, dan ada 2 CCTV setiap bilik. So dia orang kena cuci sendiri ke Ustaz? Ada cuci. Orang pula datang cuci? Untuk katil kebersihan dia orang. Kemudian setiap satu asrama ni ada dia punya warden dia. Ustaz, kita nak tanya soalan santai pula. Kalaulah masa lapang, selain pada Ustaz memberi ceramah, jaga anak-anak di pusat tahfiz pendidikan dan sebagainya, apa Ustaz buat? Saya tak ada masa lapang. Tak ada masa lapang? Sejak 20-30 tahun dulu tak ada. InsyaAllah. Macam mana pula dengan masa Ustaz dengan anak, isteri? Pun tak ada. Pun tak ada Ustaz? Ustaz tak rasa ke macam masa kita tak di dunia ni tak lama, so Ustaz tak menghabiskan masa dengan dia sebab orang? Sebab tu saya tak lebih baik pada bapa-bapa lain, suami-suami lain. Saya bapa yang teruk, suami yang teruk, sebab tumpukan pada dakwah, tumpukan pada kerja, sampai anak-anak dan isteri, hanya isteri yang banyak buat. Bila dah tua macam ni, bila dah ada cucu, first time saya beli kereta mainan untuk cucu. Baru isteri saya tegur. Selama ada anak tak pernah beli kereta, bila ada cucu baru beli. Baru saya terasa selama ni saya tak bagi masa pada dia orang. Jadi saya selalu minta maaf pada isteri, minta maaf pada anak-anak, sebab gagal sebagai seorang ayah yang baik. Tambah pula saya sakit kan, dia orang banyak jaga saya. Saya rasa sepanjang saya kahwin dengan isteri saya, tak pernah kot bawa isteri saya ke Melaka, tak pernah bawa ke Johor, Pahang, ke Sabah, Sarawak, tak pernah. Ustaz, ya, habis kot ke Langkawi je lah. Tersentuh saya dengar, tapi bila saya dengar ceramah Ustaz selalu cakap suami perlu bagi kasih sayang kat isteri, jaga isteri semua, tapi sebaliknya Ustaz sendiri sebenarnya. Yalah, tapi saya romantik je. Cuma tak ada masa nak bawa dia orang berjalan. Tak ada masa macam bapa-bapa lain lah, pergi makan malam, dinner ke, breakfast sama-sama hujung minggu ke, jogging ke, tak pernah. Tapi daripada segi sudut kasih sayang, perhatian, itu saya utamakan lah. Cuma masa untuk dia orang, untuk saya bawa dia orang berjalan, saya rasa pergi zoo negara sekali, zoo Taipei sekali, pergi KLCC baru sekali saya pergi dengan dia orang. Sepanjang saya jadi bapa ni baru sekali berjalan. Sangat jarang saya dengan dia orang, tapi saya kasih, saya prihatin dengan dia orang, saya sangat sayang pada dia orang. Cuma untuk sama-sama masa bersantai dengan dia orang, nak tengok wayang ke apa benda ke, memang tak ada. Dan dia orang alhamdulillah dia orang faham. Faham. Disebabkan masa cemburu ke kita Ustaz kan terlalu banyak masa nak ke sana nak ke sini. So saya ada satu soalan terakhir Ustaz. Kalau saya sebut nama Nazirah binti Ismail, Puan Nazirah binti Ismail, so apa yang Ustaz boleh katakan kepada sebenarnya ibu Ustaz sendiri, pengorbanan dia selama Ustaz bersama ibu tercinta, sebab saya percaya tadi Ustaz kata arwah ayah pergi meninggalkan lama, so saya rasa pasti arwah ibu pasti Puan Nazirah ibu pada Ustaz banyak korban untuk Ustaz. Dia meninggal 2011. Arwah mak saya 2011. Dan saya banyak membesar duduk dengan dia lah. Abang-abang lain masing-masing duduk sekolah lah, duduk di kampung, tapi saya
membesar dengan dia di Felda. Di Felda Besar Sudi Sungkai. Dan waktu tu kita susah, orang Felda miskin. Nak balik kampung pun susah. Duduk dalam Felda pula 25 batu, 27 batu daripada jalan besar. Nak keluar tu kan, motor tak ada, kereta tak ada. Jadi saya satu hari tu saya balik nak raya. Saya balik dengan mak, dan mak saya ada baby baru dengan ayah baru. Jadi nak balik kampung, kami bertiga tahan orang dekat Felda tu, siapa nak ke jalan besar. Mak saya dapat tumpang kereta, bawa baby kecil. Mak kata, kamu tunggu siapa-siapa tumpang lah. Saya pun tahan motosikal. Naik motosikal tu sampai ke dalam hutan Felda tu, sampai ke jalan besar. Mak saya dah tunggu tepi jalan. Mak kata, cepat tunggu bas, tahan bas. Sungai, jalan Selim River Sungai. Jadi saya pun duduk tepi jalan. Masa tu umur saya 9 tahun. Tahan tunggu bas, mana bas mogah. Bas sampai, ramai kan nak balik raya, bas penuh. Berdiri. Saya naik, mak saya naik, saya bawa beg pegang tiang. Mak saya naik pegang baby. Yang saya rasa tersentuh tu sebab tak ada siapa yang bagi seat untuk mak saya duduk. Sedangkan dia pegang baby kan. Kemudian ramai orang keluar masuk bas, loncat, lompat-lompat. Orang turun, tak ada siapa bagi mak. Tak ada mak. Dan baby tu menangis. Adik saya menangis. Saya tengok muka mak, tengok muka adik pula. Ya Allah, menangis lagi kuat. Mak saya duduk. Tak ada siapa pun yang bagi seat untuk mak saya duduk. Jadi tiba-tiba mak saya duduk atas lantai bas. Allah. Duduk bersila atas lantai bas, dan mak saya menyusukan adik saya di celah-celah kaki orang ramai. Allah. Dan saya masa tu umur 9 tahun, saya tengok mak saya kan. Saya pun rasa, ya Allah, sedihnya mak aku. Sampai sanggup buat macam tu kan. Tak ada malu dah, tak ada segan. Yang penting adik boleh menyusu dan adik berhenti menangis. Dan saya tak salahkan pun orang yang tak bagi seat pada mak saya. Cuma sejak daripada peristiwa itu, saya tengok muka mak saya waktu dia menyusukan anak. Saya rasa saya tak nak susahkan mak saya. Saya nak buat yang terbaik untuk saya dan mak saya, dan saya tak nak mengharap pada orang lain. Alhamdulillah, dan saya percaya bahawa teradanya Al-Barakah sebenarnya adalah kerana arwah ibu, arwah ayah Ustaz juga. Semoga kedua-dua arwah ditempatkan bersama orang beriman, dan saya doakan yang terbaik kepada Ustaz dan juga Pusat Pendidikan Al-Barakah. Semoga dipermudahkan semuanya Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana terima kasih datang. Terima kasih. Mungkin kata-kata sedikit kepada semua wanita dan viewer pembaca majalah Nona Ustaz. Ya. Untuk wanita, saya sentiasa ingat mak saya. Orang kuat, orang hebat. Tanpa wanita, siapalah kami. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.